الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dihormati pengurusi Surau Al-Aziz, Tuan Imam, Bilal, Jawatankuasa, petugas, sedang jemaah muslimin muslimah rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah, izin Allah, tuan-tuan, puan-puan dan kalangan hamba-Nya dipilih untuk hadir khususnya dalam Surau Al-Aziz ini, dan baru saja kita dipimpin oleh Tuan Imam untuk kita dapat melaksanakan salat fardu maghrib berjemaah. Maka pastikanlah sembahyang yang kita lakukan itu yang sempurna, kita tak pelihara sebaik-baiknya, kerana Allah Ta'ala yang berkenakkan sembahyang yang sempurna, sembahyang yang dipelihara sebaik-baiknya. Kita bimbangi kalau sekiranya sembahyang itu tidak dijaga sebaik-baiknya, tidak sempurna, tidak dipelihara, walaupun kita lakukan tetapi sembahyang itu adalah tertolak. Itu telah nyata dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka semuanya itu nak bagi sempurna, nak bagi kita memahami bagaimanakah tata cara kita melihara sembahyang, mestilah berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Maka dengan itu hendaklah kita lazimkan diri kita untuk duduk dalam sengok. Semoga ibadat-ibadat yang kita lakukan itu adalah berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung kuliah kita berkaitan dengan ibadat solat. Maka pada malam ini saya menyambung balik hal yang berkaitan dengan sembahyang berjemaah, berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Kena ingat balik muafiq dan masbuk, kerana bila mana kita sebagai makmum, tidak lagi kita ni sebagai makmum sama ada kita muafiq ataupun masbuk, ya. Kalau kita sebagai makmum yang muafiq ada tuntutannya, kalau kita ni makmum yang masbuk ada tuntutannya. Sebagai ulangan untuk kita mengingati semula apa yang dikatakan dengan makmum muafiq ataupun makmum yang masbuk, sebagai ulangan saja. Dah kedua kuliah sebelum ini kita dah sebut apa arti makmum muafiq. Makmum muafiq ialah mereka yang sempat berdiri bersama-sama imam dalam satu tempoh masa yang memuatkan bacaan Fatihah. Kena ingat, bukan berdiri sempat baca Fatihah. Tempoh berdiri bersama dengan imam adalah satu tempoh berdiri yang boleh memuatkan satu bacaan Fatihah, ya, dengan berdasarkan kepada bacaan yang sederhana. Tempoh bacaan itu tempohnya ialah berdasarkan kepada bacaan yang sederhana. Kita ada masa itu bersama dengan imam, tidak cepat ataupun dia lambat ukur masa itu, dan boleh dia bukan diukur dengan bacaan dirinya sendiri ataupun imam. Kemungkinan bacaan kita lambat, kemungkinan kita bacaan imam itu cepat, tak boleh diukur. Ikut ukuran dia kata ataupun muafiq dia ukur bacaan diri sendiri atau imam, tetapi ikut bacaan secara umum makmum ataupun jemaah yang ada di situ. Ataupun dalam arti kata yang lain, dia kata muafiq ialah makmum yang dapat masa yang cukup untuk baca Fatihah dalam masa qiyam imam qiyam, dan bacaan yang dimasukkan itu adalah bacaan pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu maksud yang dimaksudkan dengan makmum yang muafiq, ada masa. Lepas tu kalau dia baca ke tidak, bila mana ada masa itu, maknanya dia makmum yang muafiq. Sama ada dia baca ke tidak, dia sudah dikatakan sebagai makmum yang muafiq. Bila dah dikatakan sebagai makmum yang muafiq, dia tidak boleh tinggal Fatihah, wajib dibaca, ya, sampai habis. Makmum muafiq ini hanya dibenarkan tinggal daripada imam hanya 2 rukun.
Kalaulah sekiranya dia terlambat baca, dia benarkan 2 rukun. Bila imam rokok, dia tak habis lagi, sebabnya habis sebab tempoh berdiri tadi lama. Tapi ada sebab-sebab yang tertentu. Kadang-kadang berdiri itu lama kita membaca doa kita, lama kita mendengar bacaan imam, kita tak baca lagi, dah lama dah. Tempoh masa tu dah boleh memuatkan bacaan Fatihah dah tuntutan itu ada, kita dah jadi muafiq. Tiba-tiba imam pergi rokok dalam tempoh masa yang lepas Fatihah, amin, kemudian dia rokok ataupun dia baca surah yang pendek, maka kita makmum baru nak mula baca Fatihah lepas amin. Jadi tak sempat kita nak menghabiskan, imam dah rokok. Oleh kerana kita dah menjadi makmum yang muafiq, tidak boleh kita berhenti di situ Fatihah yang kita baca, terus kita baca Fatihah. Boleh tinggal 2 rukun. Makmum rokok, imam rokok, kita baca lagi. Makmum i'tidal baca dan pastikan boleh rokok pula sebelum imam turun kepada sujud. Jangan lewat pada itu lah. Kalau lewat pada itu, kena tahu apa sebabnya. Seperti mana sebab yang saya baca dulu, ada 14 sebab dalam kitab yang saya baca ni. Makmum pula yang boleh dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang. Yang tadi itu dalam keadaan biasa 2 rukunnya, dia bukan jenis orang yang lambat bacaannya, dia bukan jenis orang yang terlupa nak baca, dia bukan jenis orang yang syak baca ke belum, malahan dia baca tapi sengaja melewat-lewatkan, maka orang ini tidak boleh tinggal 2 rukun. Tetapi kalau dengan sebab seperti mana yang kita sebut dahulu, iaitu terkemudiannya dengan imam dengan sebab dia ini orang yang memang lambat bacaannya, dianggap makmum itu makmum yang uzur, tempoh masa itu ada tapi bacaannya lambat, maka dianggap uzur. Maka bila mana dia uzur, maka itulah makmum yang dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang iaitu rokok, i'tidal, sujud, duduk dengan sujud yang kedua. 5 lah rukunnya. Tapi dalam 5 rukun itu terkandung 2 rukun yang pendek yang tidak dikira, iaitu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Siapa lagi makmum yang dibenarkan terlewat, dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang? Makmum yang syak, berdiri lama dah, tiba-tiba imam rukuk, dia teringat, aku ni baca Fatihah ke belum? Dia wajib baca Fatihah. Kalau sekiranya dia syak, maka makmum yang begini dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang sampai imam sujud yang kedua. Takkanlah kita tak habis baca Fatihah kan? Merokok dah ada masa, tidak dah ada masa, sujud imam yang kedua pertama ada masa, duduk untuk sujud imam pun ada masa lagi kita baca sujud yang kedua. Janganlah kita tunggu sampai imam duduk sujud yang kedua. Kalau kita boleh habis cepat-cepatlah, begitu. Jadi ingat apa sebab yang boleh kita benarkan tinggal 3 rukun yang panjang. Yang ketiga, dulu saya ulang ni, terlupa dirinya dalam sembahyang, boleh jadi terlupa pula dalam sembahyang. Tiba-tiba imam rokok baru dia ingat, mereka terlupa dirinya dalam sembahyang dan tidak membaca Fatihah sehingga imam rokok. Dia dah berniat dalam sembahyang, tiba-tiba dia lupa. Maka demikian bila imam rokok dia ingat balik, maka dia terus baca Fatihah dan dia makmum yang dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang. Dia muafiq kena baca Fatihah. Dan tempoh berdiri dengan imam tadi tempoh masa yang boleh memuatkan baca Fatihah, tapi dia tak baca. Makmum yang keempat, makmum yang lalai daripada baca Fatihah. Waktu imam berdiri baca Fatihah, baca doa kita pernah masuk awal lah, baca Fatihah pula, baca surah, kita tak baca. Tiba-tiba rupanya kita lalai. Bila ingatnya imam dah rokok. Bila imam rokok, dia pun ingat, aku tak baca Fatihah dalam hatinya, maka terus baca Fatihah, maka dia dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang. Kemudian lagi, siapa dia? Makmum yang tidak membaca Fatihah pada awalnya, tapi ia baca yang sunat seperti doa kita, baca doa kita kan, kemudian dia tunggu imam baca Fatihah. Rupanya imam pula lepas itu tak baca surah yang panjang, sedangkan dia diam tadi, mula baca doa kita. Bila baca doa kita pun dah cukup dah tempoh kita berdiri lama dengan imam, memuatkan satu bacaan Fatihah. Kadang-kadang kalau kita tengok daripada awal, kalau kita masuk dengan imam, bermula daripada kita baca Fatihah, mula daripada doa kita sampai kepada imam itu habis baca surah, macam tu imam baca ni panjang, kadang-kadangnya 4 Fatihah pun kita boleh baca, bukan satu Fatihah lagi masanya, betul tak? Kalau kita ulang, masa tu boleh baca 4 kali Fatihah. Tapi kita tak baca, oleh kerana lalai, maka oleh demikian tak boleh rokok, kena baca Fatihah sampai habis dan boleh tinggal 3 rukun yang panjang. Lalai lah sebabnya, uzur.
Yang kelima, dia kata makmum tidak membaca Fatihah pada awal tapi dia baca yang sunat. Baca doa iftitah dia lah, ya. Kemudian apabila makmum itu menunggu selesai imam baca Fatihah, lagi satu, memang kita gitulah bagi sembahyang yang kuat bacaan imamnya, iaitu sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu isyak, yang 2 rakaat sebelumnya itu memang imam kuat baca, maka disunatkan kita sebagai makmum membaca, mendengar dulu bacaan imam. Kalau imam itu dah berhenti baca, barulah amin, barulah kita mula membaca. Kalau kita dah tahu dah perangai imam ini daripada awal dia cepat bacaannya, kemudian dia akan amin, dia akan baca surah yang pendek, mulakanlah lebih awal lagi walaupun imam itu baca Fatihah, ya. Bila imam dah mulakan Fatihah, maka kita mulakan baca pula. Bila imam tak amin, kita amin, kemudian sambung balik Fatihah kita. Tapi kalau dalam keadaan biasa, imam itu lepas Fatihah panjang lagi, makruh kita membaca bersama dengan imam, ya, makruh kita mendahului atau membaca dengan imam, kerana tempoh masa sebagai makmum kita membaca adalah sebaik-baiknya kalau sembahyang itu sembahyang yang kuat, bacaan imamnya jahat, iaitu lepas amin, dan imam disunatkan untuk menunggu makmum membaca. Imam sini, ustaz kita ni, dia menunggu kita baca Fatihah panjang masa yang saya tengok, ya. Cepat, jangan kita tergesa-gesa, boleh baca dengan sempurna bacaan Fatihah kita. Masa imam tu pun dah cukup masa tempoh tu yang dikatakan satu bacaan Fatihah, ya. Kalau tuan baca taklah cepat, taklah lambat sederhana, saya rasa imam nak membaca tadi tu surah yang baru, surah bukan surah Fatihah, cepat satu bacaan Fatihah. Tadi masa baca Fatihah, masa berdoa kita lagi, maknanya tempoh masa terpanjang. Dah jadi muafiq dah, memang muafiq. Jadi oleh demikian, kerana kita lalai nak baca tadi itu, mungkin kita mendengar bacaan imam yang berlagu, mendayu dan sebagainya, kita meneliti, kita mentadabbur sebagainya, tiba-tiba imam rokok, maka tak baca lagi, maka kita kena baca surah Al-Fatihah. Makmum yang begini dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang. Ini ulangan tuan-tuan, ya. Saya meringkaskan saja kerana saya nak beralih kepada tajuk yang baru. Mungkin kuliah yang akan datang saya akan masuk kepada bab al-istikhlaf, menggantikan imam, ataupun saya nak masuk kepada bab berkaitan dengan sembahyang sunat, ya. Kerana kita bimbang, ada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang ataupun dimakruhkan sembahyang, ada orang sembahyang pada waktu itu boleh, waktu yang di tengah sembahyang boleh, sembahyang apa? Kena tengok, ya. Sembahyang qada boleh, lepas subuh boleh sembahyang qada, ya. Tapi kalau kita lepas subuh, lepas ada beberapa sembahyang yang tidak dibenarkan kita melakukan pada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Lepas sembahyang subuh, lepas terbit matahari, sehinggalah masuknya waktu kita isyraq, duha sebagainya tu, ya. Waktu lepas sembahyang asar. Tapi ada sembahyang yang dibolehkan kita. Kalau kita masuk ke masjid lepas waktu asar, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid, boleh, ya, ada sebabnya. Tapi kalau kita nak sembahyang sunat yang lain yang tidak dibenarkan, nanti insya-Allah kemungkinan saya akan dahulukan sembahyang sunat dahulu, ya. Kerana kita tak nak nanti sembahyang sunat yang salah kita melakukannya. Baik, apabila makmum menunggu selesai imam baca Fatihah pula, tujuannya untuk baca Fatihah, lepasnya tiba-tiba imam terus rukuk, maka ini pun biarlah imam terrukuk. Kita baca Fatihah dengan tenang, tapi tenang macam mana pun jangan terlambat daripada imam sampai kepada sujud. Bila dia sujud yang kedua nak bangun, pastikan kita dah habis baca. Kalaulah sekiranya berlaku pada tahiyat akhir, kita masuk dah masbuk dah, namanya masbuk, tapi berdiri kita masbuk pada rakaat keempat, masbuk lah. Tapi berdirinya kita tu, kita dah menjadi makmum yang muafiq. Rupanya pada rakaat yang akhir yang keempat, lepas imam itu sujud, dia tak bangun lah, dia akan duduk tak akhir. Maka kita panduannya ialah tadi itu, kalau ada rakaat lagi imam akan bangun untuk rakaat yang berikutnya, ataupun pada tahiyat akhir makmum akan duduk membaca tahiyat akhir. Jadi kita tadi macam mana? Kalau tak habis juga, dua cara. Yang pertamanya, kita boleh berniat mufaraqah, berhenti ikut imam, teruskan sembahyang kita. Fatihah yang tak habis baca, rokoklah kita sendiri. Ataupun yang kedua, berhenti kita
baca tu, terus kita ikut imam pada kedudukan yang mana pada ketika itu. Lepas tu maka rakaat itu tidak dikira bagi kita. Sembahyang kita tak batal, cuma rakaat itu tidak dikira, ya. Kerana tadi tu kita tak nak tertinggal daripada imam, kita nak jamaah juga, tapi Fatihah yang kita terlewat tadi tu tak habis juga kita nak baca. Bila imam terbangun rakaat yang berikutnya, maka kita samakan diri kita imam dengan imam rakaat yang berikut tu. Kalau imam rakaat yang kedua, Fatihah yang kita baca tadi habiskan, maka kita baru rakaat yang pertama, imam sedang rakaat yang kedua, ya. Baik, seterusnya tuan, seorang makmum sedang baca Fatihah, tiba-tiba ia terdengar suara takbir. Dia menyangka takbir imam, turun rokok, lalu ia meninggalkan baki bacaan Fatihah dia, terus rokok. Dia rasa dia masbuk aku ni, masbuk dia kata, ya. Sebab apa? Dia dengar waktu dia berdiri tadi belum lagi sampai melacak masa boleh membaca satu bacaan Fatihah, ada dengan Allahu Akbar, lalu dia mengukur diri dia itu sebagai masbuk, lalu dia rokok. Rupa-rupanya dia dengar arti takbir yang lain. Seorang makmum sedang baca Fatihah, tiba-tiba ia terdengar suara takbir, dia menyangka itu rokok, lalu ia meninggalkan baki baca Fatihah itu rokok. Kemudian ternyata imam masih lagi berdiri, maka wajib ia kembali. Kita kalau kita tak sengaja rokok, imam masih lagi berdiri, kita rokok dulu, tersilap, maka bangun balik bersama dengan imam. Maka wajiblah kembali kepada menggunakan bacaan Fatihah. Bila dia berdiri, tiba-tiba merokok pula, Fatihah dia tak baca lagi, maka dia tadi tu kena baca Fatihah, bertinggal 3 rukun yang panjang. Sebab dia tadi tu tersilap, dia menyangka dia masbuk, tapi sebenarnya dia muafiq, imam berdiri lagi, tapi mengambil masa kerana dia berdiri, baru nak berdiri balik, dah banyak masa terbuang kerana baca Fatihah tadi, yang kena rokok, maka dia kena baca Fatihah sempurna balik. Yang ke-8, mereka yang syak belum rokok. Mereka yang syak sebelum rokok dan selepas rokok, imamnya pada berapa huruf, tak payahlah tu, ya, yang jangan berlaku. Apabila imam baca tasyahud awal dengan cepat lalu bangun, tertinggal makmum teruskan baca tasyahud, lepas itu dia bangun tetapi tidak sempat berdiri sama imam dalam kena masa yang memuatkan bacaan Fatihah, maka pendapat Imam Ramli, makmum itu wajib menyempurnakan bacaan Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini masalah tuan-tuan. Yang masalah ni saya dah baca lah, ya. Pada 5 masalah ni saya dah baca dulu, ya, kalau kena mengambil masa yang panjang nanti. Cuma pada malam ni saya sambung berkaitan dengan masbuk pula. Tadi yang penting-penting saja saya ambil berkaitan dengan muafiq tadi tu, ya, muafiq. Kemudian makmum yang masbuk, ya. Kadang-kadang kita masbuk ni waktu kita berdiri, itu waktu yang dianggap kita dapat tak membaca Fatihah, ada masa tak kita bersama dengan imam untuk nak menghabiskan, ada masa ke tidak yang boleh memuatkan satu bacaan Fatihah. Kalau tidak ada masa, maknanya kita makmum yang masbuk. Ada kalanya kita terberak kemudian nak masuk pada imam, kan, imam dah rakaat yang kedua ke yang ketiga, itu pun dianggap kita sebagai makmum yang masbuk pada rakaat. Dia kata masbuk mereka yang tidak sempat berdiri bersama imam satu tempoh yang masih memuatkan baca Fatihah dan kadar bacaan yang sederhana. Kewajipan makmum masbuk wajib baca Fatihah sekadar yang dapat dia baca. Kalau kita dah menilai diri kita masbuk, maka baca Fatihah kalau sekiranya imam masih berdiri. Jangan kita diam, jangan baca doa kita, jangan baca auzubillah, ada masalah nanti, ya. Kerana tempoh masa kita dah terlambat, tiba-tiba kita pergi baca yang sunat, sedangkan rukunnya ada, rukunnya Fatihah. Maka Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tiba-tiba imam rokok, maka rokok segera, ya. Kerana apa sebabnya rokok segera? Kerana dikendaki kita rokok bersama dengan imam tu dapat mamak ninah rokok bersama dengan imam. Kalau kita rokok, imam pun bangun, tak dapat rakaat itu, kita akan kena tambah balik rakaat itu, tak dapat tambah lagi satu rakaat kemudian, ya. Dia kata apabila imam, kalaulah sekiranya pula kita masuk pada rakaat, kita masuk mana-mana rakaat lah, Allahu Akbar, imam rokok, maka apa kita kena buat? Kita saja rokok bersama imam. Jangan takbir tu rokok, takbir dulu, Allahu Akbar, tamak ninah berhenti setiap, kemudian baru dia Allahu Akbar kalau imam itu rokok. Kalau imam dalam keadaan yang sujud, Allahu Akbar, tamak ninah setiap, kemudian terus sujud tanpa menyebut Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan, faham, ya? Saya ulang, ini sebut lagi. Kalau lah kita makmum yang masbuk datang kemudian imam itu sudah apa saya kata, imam dah dia berdiri lagi,
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Imam rokok, maka kita berrokok. Itu masbuklah kita. Sebab tempoh berdiri tadi tidak memuatkan, tidak ada satu masa yang boleh memuatkan satu baca Fatihah. Kalaulah kiranya pula imam itu dia rokok, kita pun Allahu Akbar, imam pun sami Allahu liman hamidah, kita pun jatuh tangan sama dengan imam. Ya. Kalaulah kita pula Allahu Akbar, imam sujud, maka kita tak payah ucap Allahu Akbar, tak payah angkat tangan, terus sujud. Sujud sama dengan imam. Duduk dan sujud ke? Lepas kita duduk ke macam mana pun, bila lepas itu barulah apa imam buat kita ikut. Imam sujud, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ya? Kalau dia bangun pula, dia kata Allahu Akbar, kita pun sama. Tapi kalau sekiranya pula kita masuk pada tadi imam itu tak akhir kan, Allahu Akbar, dia duduk tak akhir, kita pun duduklah tak akhir, duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa tunggu, kita bangun saja, bangun tanpa Allahu Akbar, tanpa ni, jangan tunggu lagi, tunggu melebihi masa, dikatakan lebih daripada duduk istirahat, batal sembahyang kita. Bolehkah baca doa iftitah? Sebahagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan itu saja baca Fatihah kerana dia bukan masanya lagi, kita pulanglah bagi kita semua. Ya, itu tata cara, jangan lewat-lewat lagi. Kalau rakaat yang kedua, ya, rakaat yang kedua, bila imam itu bangun, kita belum ada rakaat lagi, imam lepas tarik awal, dia akan bangun. Bila dia bangun, Allahu Akbar, berserta dengan angkat tangan. Kita belum ada rakaat, apakah kita juga angkat tangan kita ni? Sama juga, bila imam buat, kita buat saja. Ya? Sebab kalau kita sembahyang sendiri seorang, angkat tangan itu pada rakaat yang kedua saja, yang ketiga saja. Rakaat yang ketiga, bangun daripada sujud, bangun daripada awal, Allahu Akbar kan. Kalau kita bangun daripada rakaat yang pertama, Allahu Akbar, macam tu je. Ya. Kemudian dah bangun daripada rakaat kedua, tiga tadi, betul lah. Rakaat yang ketiga, keempat pun Allahu Akbar, macam tu. Tapi bila kita ikut imam, ikutlah seperti mana imam buat. Termasuklah bila imam itu melakukan sujud sejadah pada pagi Jumaat contohnya, ataupun mana-mana sembahyang lah, imam itu sujud sejadah, makmum tidak boleh terkecuali, mesti ikut imam. Kalau dia tidak ikut imam sujud, sembahyangnya batal. Tapi di waktu kalau dia Allahu Akbar, imam pun angkat kepala sujud, jangan pula dia pergi sujud kerana imam sudah angkat kepala. Kalau dia turun juga sujud, sembahyangnya dia batal. Baik, seterusnya tuan-tuan, berkaitan dengan apa tadi itu, saya nak sambung sikit lagi. Apakah yang patut dilakukan oleh makmum yang masbuk tadi itu? Ya, sunat masbuk, jangan sibuk nak membaca sesuatu yang sunat dapat takbir ihram. Bahkan taklah ia terus membaca Fatihah, melainkan ia menyangka zat dapat baca Fatihah lepas baca sunat yang sunat, maka sunatkan baca. Kalau kita sangka cepat dapat baca. Tapi kalau tak sempat, jangan baca. Yang kedua, sunat bagi makmum masbuk muwafaqah serta dengan imam membaca zikir dan segala bacaan wajib yang sunat, yang saya kata tadi lah, ya. Maka hendaklah ia bertakbir intiqalat, takbir dua kali ingat. Satu, takbir ihram. Ini betul halnya ni, angkat takbir, bukan angkat takbir, angkat tangan. Angkat tangan, ucap takbir Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar kita berniat tiga. Angkat tangan bertakbir, bukan angkat takbir, angkat tangan bertakbir Allahu Akbar. Bukan ini yang angkat ni, yang takbir ni, yang angkat ni bukan takbir, dia takbir Allahu Akbar tu. Ada orang salah faham, angkat takbir, angkat tangan tu. Yang angkat tangan ni sunat, tak angkat pun tak apa. Tapi tak apalah hal sunat. Angkat seperti yang diaturkan, gitu, yang lebih daripada paras telinga, ya. Allahu Akbar, dapat pahala. Allahu Akbar, kalau kita baru nak masuk takbir ihram, mesti kita sertakan dengan niat, muqaranah dengan niat, ya. Jangan tak berniat pula. Allah saja aku sampai fardhu maghrib sebelum fardhu zuhri ataupun maghribi, itu sebelum tu dah, itu namanya lafaz niat, itu tidak dikatakan niat lagi. Niat ialah kita sertakan waktu kita Allahu Akbar. Itulah tempoh masa. Ingat balik,
Ada orang tertiar-tiar nak berniat. Ingat balik cara berniat, 3 perkara yang sangat penting. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau sembahyang maghrib mestilah ada Allahu Akbar, saya akan sebut maghrib. Kalau makmum lah, beriman imam lah. Dia terlupa pula kita nak berniat sebagai makmum. Kalau terlupa, di waktu kita ingat, jangan kita batalkan sembahyang kita. Lupalah, batal ikut imam niat. Haram kita batalkan. Di waktu kita teringat, katakan kita teringat sedang baca Fatihah, lintaskanlah kita niat, ataupun sebelum baca Fatihah kita niatlah, ya, sebagai makmum. Sedang doa kita niatlah sebagai makmum. Ingat saja, bukan sebut ya makmum, tak payah batal sembahyang kita. Ingatkan di hati makmum, ikut imam. Ya. Apa yang sama seumpama dengan dia lah. Seumpama saya kata maksudnya ikut imam. Kalau ada lewat macam mana pun. Tapi kalau tak nak lah, katakan waktu takbir ihram itu nak tak macam mana tak boleh nak dapat, kata ulama jangan terlewatlah daripada kita membaca surah Al-Fatihah. Kena ingatkan kita ikut imam, ya. Kalau nak dapat, kalau kita sengaja pula tak nak niat ikut imam, tapi kita ikut imam rokok, kita rokok, imam baca Fatihah kita dengar, itu maknanya batal sembahyang kita, kerana kita tidak ikut imam tapi kita ikut imam di depan. Sama macam orang mufaraqah. Bila kita sudah mufaraqah dengan imam, jangan kita bersama dengan imam. Tapi kalau kita bersama dengan imam, pergerakan kita sama, terpulanglah. Imam rokok, kita rokok, imam tilal, tapi bukan sengaja kita nak sama, tapi rupa-rupanya rakaat ketiga keempat kan. Kalau rakaat pertama yang kedua tu mungkin takkan berbeza lah. Sebabnya kita tunggu imam baca Fatihah baru kita baca. Tapi kalau rakaat ketiga keempat kita sama aja. Tak apalah, sebab itu berlaku dalam keadaan memang kebetulan, bukan kita sengaja. Dia kata sambungannya, apabila dia kata sunat bagi makmum masbuk muwafaqah dengan imam pada baca zikir. Tetapi jika imam ia mendapati imam dalam sujud, maka lepas takbir ihram tidak disunatkan dia takbir seperti sebut ni. Adapun pada perbuatan, maka wajib atas makmum masbuk muwafaqah sama imam pada mana-mana rukun imam berada, walaupun perbuatan itu tidak dikira bagi makmum. Kita tak dikira lagi. Kalaulah kita ikut imam tadi tu, lepas daripada rukuk, tuan-tuan, Allahu Akbar, imam dah i'tidal, kita ikut i'tidal, maka kita dapat pahala berjamaah awal, tidak dapat lagi rakaat. Itu dia kata apabila pun perbuatan maka wajib makmum itu muwafaqah bersama imam pada mana-mana rukun ibadah, walaupun perbuatan itu tidak dikira bagi makmum, tak dikira lagi. Tak kira tidak, kita tak kira rukuk, kita tak kira satu rakaat tu memang tak dikira lah maknanya. Bila dikira, bila kita bangun untuk rakaat yang kedua baru dikira. Biasalah yang tuan-tuan dah faham dah ni, ya. Sebagai nak menjelaskan bahawa di mana kedudukan sebenarnya, rupanya itulah kedudukan sebagai orang yang masbuk nama dia. Namun begitu, jika bukan tempat duduk tahiyat awal, dia kata apabila makmum masbuk enggak bangun berdiri bagi menyambung rakaatnya setelah imam bersalam. Ni lepas bersalam pula, ya, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tak kira lah 2 rakaat ke sembahyang, 4 rakaat ke 3 rakaat. Kita makmum yang masbuk mungkin belum ada rakaat, mungkin dah dapat 1, mungkin dah dapat 2, ataupun sebagainya. Tapi kalaulah sekiranya kita itu ada lagi rakaat, duduk kita ialah duduk iftirash, bukan duduk tawarruk, bukan apa, duduk iftirash, ya. Tahu duduk iftirash, ya? Nama-nama ni kita faham lah, ya. Duduk iftirash, duduk tawarruk. Saya ulang ni, tuan-tuan dah faham, alhamdulillah, ya. Ini namanya duduk dapat pahala ni. Nampaknya main duduk je kan. Ini namanya duduk iftirash. Duduk iftirash ni pada tempat mana? Duduk tahiyat awal, duduk di antara 2 sujud, duduk istirahat. Duduk istirahat mana? Kan kita bangun daripada rakaat pertama, sebentar duduk tadi nama duduk istirahat. Duduk pun macam ni, duduk namanya duduk duduk iftirash. Duduk tawarruk macam ni, macam tu. Allah, duduk tawarruk macam ni lah. Duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, ya. Jadi kalau kita makmum yang masbuk nak bangun lagi, tak payah duduk macam tu. Biarlah imam duduk macam tu, kita masih lagi duduk iftirash macam ni, ya. Duduk iftirash. Ataupun
Kalaulah sekiranya satu lagi duduk yang macam ni, kalaulah sekiranya kita ni ada doa, kita nak duduk membaca, kalau kita nak buat sujud sahwi, sujud sahwi pun tidak perlu duduk tawarruk macam ni, ya. Tahiyat akhir tapi duduknya macam ni, ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah innaka hamidum majid. Niat sujud sahwi. Allahu akbar, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru kata Allahu akbar, duduk tawarruk. Lalu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seterusnya tuan-tuan, itu dia kata, namun begitu jika bukan tempat duduk tahiyat awal, wajiblah ia bangun segera dan tidak disunatkan mengangkat kedua tangannya dan haram duduk. Namun begitu jika bukan tempat duduk tahiyat awal, wajiblah ia bangun segera dan tidak disunatkan mengangkat dua tangan dan haram ia duduk lepas imam memberi salam. Maksudnya tuan-tuan, imam dah bagi salam. Kebetulan pula bila imam bagi salam itu sembahyang yang 4 rakaat, kita dah buat 2 rakaat. Tadi kita masuk pada rakaat ketiga, dapat rakaat keempat dapat. Imam pada rakaat keempat dia akan duduk terakhir. Pada ketika itu kita duduk tahiyat awal kan. Pada waktu kita duduk tahiyat awal, kita baca tahiyat awal lah, ya? Kita duduk tahiyat awal. Jadi maknanya kalaulah kita benar duduk tahiyat awal pada ketika itu, imam dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita tak habis lagi baru asyhadu an la ilaha illallah, teruskan bacaan kita. Sebab itu duduk memang duduk, kita duduk tahiyat awal kan, imam tak boleh terakhir. Tapi kalau sekiranya kita hanya menaikkan imam kerana kita ikut imam, imam duduk baca tahiyat akhir, maka kita duduk je lah, kita tak tahiyat akhir lagi. Contohnya kita baru dapat 1 rakaat, kita masuk tadi rakaat yang ketiga, yang keempat, dapatlah 1 rakaat keempat, imam duduk terakhir, kita duduk kita, saya kata tadi duduk iftirash kan. Maka bila mana imam itu imam itu bagi salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan bangun dulu. Kalau bangun makruh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tu cepat bangun, jangan tunggu. Tu hukumnya. Kalau bagi bangun, kita nak tambah rakaat tadi kena masbuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita melantas bangun. Ada yang buat ni, ada, ya. Dia segera dia bangun, makruh. Dia naklah bangun sebab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segera bangun. Tu dapat dikatakan sunat lah dia bangun begitu, ya. Tapi diingatkan di sini dia kata, namun begitu jika bukan tempat duduk tahiyat awal pun bukan, ya, wajib dia bangun segera dan tidak disunatkan angkat kedua tangan. Jangan dia bangun tadi tu angkat tangan gini, kerana bukan rakaat yang kedua bagi dia, betul tak? Kecuali saya kata tadi kalau dia ikut imam kan, imam rakaat yang kedua, dia rakaat yang pertama kan, imam tahiyat awal dia pun duduklah sama kan. Tapi oleh kerana dia sedang ikut imam, imam bangun angkat tangan, dia pun sama lah angkat tangan. Tapi bila dia sedang buat seorangan, kalau dia rakaat pertama baru, jangan bangun. Tapi kalau buat hukumnya apa? Makruh lah, ya? Tak nak lah. Walaupun makruh kita tak nak. Jadi menunjukkan kita ni kurang tahu lah, ya? Tapi orang main hentamnya, bangun angkat tangan, ada juga. Yang tak nak angkat tangan ada juga, tak nak. Rakaat yang ketiga, bangun di tahiyat awal, angkat tangan gitu. Tak gitu. Semuanya itu bila katakan sunat mendatangkan pahala, jangan kita tinggalkan, ya? Macam kita remeh-temeh, jangan berbagi kurang, tak nak. Semua ada pahala, ada pahala tiap-tiap yang kita ikut sunnah Nabi itu ada pahalanya, buat dengan betul. Bila angkat tangan angkat betul-betul, bila tak senyum tak betul-betul, bila sujud tak buat betul-betul, kita ikut seperti mana Nabi tunjuk. Walaupun kadang-kadang tidak menyebabkan sembahyang itu batal bila dia berkaitan dengan sunnah hai'ah, tapi kita hilanglah pahala sunnah hai'ahnya. Jadi itu sebabnya kita mau sebelumnya terperinci bagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dia kata batal sembahyang jika ia sengaja duduk panjang. Imam dah salam lah, dia baca je lagi, macam dia duduk terakhir, dia tak ada pun. Kalau dia tak baca tahiyat sekalipun, sembahyangnya sah. Tapi oleh kerana tak nak kita duduk saja, sunatlah kita baca juga. Tapi bila imam beri salam,
berhenti kita terus kita bangun, ya. Sebaliknya jika ia tidak tahu atau tidak sengaja, maka tidaklah batal. Takkan selama-lamanya 40 tahun tak tahu lagi kan. Dia kata sebab dia kata sini, sebaliknya ketika tak tahu dia buat begitu taklah batal. Dia ambilkan tahiyat sebab tak tahu langsung. Tapi hukumnya begitu tadi. Maka dia kata maka tidaklah batal semayangnya, tapi disunatkan sahwi sebelum bersalam. Tengok. Dia kata sehingga kalau kita melakukan di situ, sebaliknya jika dia tidak tahu atau tidak sengaja, maka kalau dia tak sengaja maka tidak batal semayangnya, tapi disunatkan sujud sahwi. Tengok berat tak berat tu. Sujud sahwi ni bila disuruh, bila mana kita lalai. Satu lagi bila mana kita meninggalkan sunat ab'ad kan, berat kan. Rupanya bila kita buat kesilapan yang macam tu pun, imam dah bagi salam, sedangkan bukan duduknya kita tahiyat ketika itu, kita teruskan juga lalai, maka dituntut kita buat sujud sahwi. Sujud sahwi ni ada orang tanya, kalau tak buat apa ke? Kalau boleh nak ngelak je kan. Sujud sahwi ni gunanya nak menyempurnakan sembahyang yang kurang sempurna. Apa sebab? Ada tuntutan sunat ab'ad namanya. Tuntutan tu berat. Kunut, tahiyat awal disuruh kita baca, ataupun berlaku kelalaian di mana-mana tempat disuruh kita buat sujud sahwi, ya. Kerana bila mana kurang sempurna, seseorang yang melakukan sujud sahwi itu sembahyangnya akan kembali sempurna. Kita tak sembahyang sempurna. Qad aflahal mu'minun, mendapat kemenanganlah orang yang sembahyang orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bila sembahyang itu khusyuk sempurna sembahyangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka menolak perkara yang lara. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakat. Walladzina lahum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluan mereka. Kemudian di ayat itu, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, mereka yang pelihara sembahyang. Tentuan ni semua orang pelihara sembahyang, mudah-mudahan, ya. Tentuan ni semua orang yang pelihara sembahyang, mudah-mudahan. Bila dikatakan pelihara sembahyang, Allah Ta'ala berjanji kepada kita nak mewariskan kita sesuatu. Bukan nak mewariskan tentuan ni harta kekayaan, bukan. Allah Ta'ala janji kita, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Allah Ta'ala akan mewariskan kepada mereka alladzina yarisuna al-firdaus. Tentuan Allah Ta'ala akan mewariskan kepada tuan sekalian yang jaga pelihara sembahyang berbaik ini syurga firdaus. Syurga firdaus tempat para nabi, para rasul, para awliya, hebat-hebatnya makhluk. Bukan kita biasa-biasa ni, tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi orang yang khusyuk sembahyang, bagi orang yang pelihara kemaluannya, bagi orang yang tak melakukan perkara yang lara, bagi mereka yang memelihara sembahyang, bagi mereka yang menjaga, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, mereka menjaga amanah mereka. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, menjaga sembahyang mereka. Allah Ta'ala anugerahkan syurga firdaus. Boleh tak ini perkara dengannya? Boleh tak? Boleh tak sembahyang khusyuk? Terpulang pada kita nak khusyuk tak khusyuk, betul tak? Boleh tak kita tak buat dekat jelara? Terpulang pada kita. Semua benda yang boleh kita buat lah Allah nak suruh kita, bukan yang tak boleh buat, betul tak? Walladzina hum li furujihim yahfazun, jaga kemaluan kita. Dah ada yang di rumah isteri-isteri dah lah, suami-suami dah lah, betul tak? Apa lagi? Walladzina hum li zakati fa'ilun, yang kedua tadi, jaga dia punya zakat. Yang ketiga, jaga zakat. Takkanlah kita tak keluar zakat, ya? Dapat beribu-ribu, puluh ribu, habis kita makan sendiri je. Tunaikan zakat. Zakat tu hak orang, wajib. Dia kena jaga ni bab zakat. Tiap-tiap tahun hitung. Kalau kita tak tahu, pergi berdepan dengan pejabat agama, pejabat apa tu? Pejabat zakat. Saya pendapatan saya sendiri, sampai ini, melalui ini, melalui ceramah orang bagi apa semua, timpun. Melalui pengajian timpun, berapa dapat setahun. Kalau hak orang bagilah, bukan hak kita. Berniaga seorang timpun, kita bayar zakat demi kebaikan kita dah akhirat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka zakat. Jadi maknanya tuan, suruh kita jaga amanah. Amanah lah. Benda yang menjaga amanah kita boleh. Kemudian jaga sembahyang, tuan akan dianugerahkan syurga firdaus. Bukan Allah Ta'ala wariskan, tak ada tempat lain dah. Kepada kita diwariskan syurga firdaus, ya. Jangan sembahyang, jangan tak pelihara sembahyang. Ini kadang-kadang kita nampak di antara ciri-ciri orang yang harus sembahyang ni, jaga betul lah. Bila qamat, cepat berada dalam saf. Qamat tu menunjukkan kita dah ada dalam saf, bukan qamat tu baru kita nak bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata imam kan, kata Bilal,
kita dah segera dah, orang safar dah. Kalau la ilaha illallah, kita reka rasa sini. Maaf ya, ni cerita yang benar. Kita memang kita tak termasuk dalam golongan orang yang melihara sembahyang. Kerana syarat-syarat jemaah ni yang dikata 27 ganda pahala tu macam-macam. Kalau kita dapat, rupanya kita dah penuh 27 darjat dan tambah-tambah lain lagi. Tapi jangan kita ingkar ni berapa keseluruhan. Bila-bila kata imam kata sahur subuh vakum, kadang-kadang imam merasa galak hati. Nak pergi tegur, cepatlah, tak ada macam tu kan. Galak apa? Di waktu imam itu angkat takbir Allahu Akbar, ada makmum yang masih lagi dah ada dalam surau, dia tak berada dalam saf. Galak kenapa? Jadi tanggungjawab dia tadi tu, jangan mulakan sembahyang belum sempurna saf, betul tak? Tapi oleh kerana takkanlah kita nak tunggu, makmum ni dah siap ni, dah siap, tapi hanya beberapa orang tak nak. Jadi bila kita imam merasa galak hati kerana dia tidak menjalankan tugasnya, nak menjadikan makmum-makmum itu nak mulakan sembahyang semua sudah siap sedia dah. Kan zaman Nabi, sehingga ada sahabat yang sanggup lalu celah-celah ni nak bagi sahur itu sempurna, bawa Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak sembahyang sempurna, semua sekali, jangan kita ambil lebih kurang. Saya kata tadi, sembahyang di belakang betul-betul dapat masuk syurga Firdaus. Kena ni. Kalau tak nak syurga, pergi ke mana? Neraka lah. Kalau tak nak nama kubur, neraka lah, azab kubur lah. Semua itu kita akan hadapi lepas daripada hari kematian kita. Hari kematian kita boleh berlaku, malamnya boleh berlaku, ya, besok boleh berlaku. Anak buah saya bawa lori tuan-tuan, kuat lah tu, kuat tak? Agak bawa lori kan, lori besar, lori buat ayam tu, anak buah dia semban, pergi ambil ayam di production petang-petang. Aku rehat je 10 minit, kau pun dah turun dulu naikkan ayam ke lori, dia driver. Okey lah, kelendar dia pun ambil 10 minit, tak turun juga, tolong dia. Kelendar dia naik lori, dah tak ada dah nyawa dia, 10 minit je kan, baru dia bawa lori tadi tu. Kan, kalau Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita macam tu sekali, boleh bawa lori, kau pergi turun dulu 10 minit, minta ni, tidak lagi aku turun. Dalam masa tempoh tu Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Ni tak boleh berlaku kita masa kita tidur. Banyak orang pergi masa tidur, banyak orang pergi masuk tandas, banyak jejak raya dan kita lah, betul tak? Maka demikian tuan-tuan, insaflah kita. Saya ajak diri saya dan kita semua muhasabahlah nak ke mana kita di akhirat besok, ya. Yang kita tunggu dia datang jajal, naklah kita Allah Ta'ala bagi masa ruang ni. Takilah aku dah tua, jangan kira tua. Allah Ta'ala mengira bila kita insaf, muhasabah, dan terus kita bertindak untuk kita selamat di alam akhirat. Sekejap lagi tuan-tuan. Dia kata walau bagaimanapun ia wajib menunggu sehingga imam bersalam yang pertama. Tengok, kalau kalau kita nak mau kali, jika ia bangun sebelum imam bersalam yang kedua, assalam, habisnya assalamualaikum, assalamualaikum. Tu habis tu. Warahmatullah tu sambungan, ya, warahmatullah. Tak payahlah wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kena ingat juga babak salam tuan-tuan, ya. Kita disuruh ingat bila waktu salam memberi Assalamualaikum warahmatullah di hati kita, selamat sejahtera lah kepada kamu. Kepada siapa? Orang belah kanan kita lah. Assalamualaikum warahmatullah, selamat sejahtera lah kamu semua. Belah kiri kita, siapa juga daripada pasal belakang, ada tak buat? Kena buat lah. Doa-doa 100 orang jamaah, kita dapat ucapan 100 untuk kita, salam sejahtera lah kepada kamu. So, bunyinya Assalamualaikum, tapi maknanya salam sejahtera lah kamu, selamat sejahtera lah kamu. Doa rupanya Allah Ta'ala bagi kita, tapi kita tak heran, ya? Di waktu orang beri salam, dia suruh, memang sunat kita berniat waktu ucapan salam Assalamualaikum warahmatullah, selamat sejahtera lah kamu sekalian makanan ini, dan yang semayang ke, para malaikat ke, para jin ke, yang semayang Assalamualaikum warahmatullah, gitu. Yang rupanya ucapkan salam tu di hati kita, ingat kita mengucap mendoakan mereka selamat sejahtera. Baik, seterusnya tuan-tuan, dia kata sedikit lagi, dia kata wah, adapun jika ia terlupa atau jahil, maka tidaklah dikira semua itu lakukan bangun sebelum imam memberi salam. Kalau dia terbangun sebelum imam beri salam, ataupun dia terdengar di mana-mana salam, dia pun bangun, imam tak bangun, tak beri salam lagi, maka pada ketika itu apa dia perlu buat? Semuanya tak batal,
teruslah dia duduk semula. Imam lagi salam tak duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kan dia termengawal, maka dia tadi tu duduk balik walaupun imam dah beri salam, ya. Bila duduk balik baru dia bangun semula, sehinggalah ia duduk kembali walaupun imam telah beri salam, dan sehinggalah ia bangun semula selepas salam imam. Tetapi kalaulah ia tahu dan tidak duduk semula, kalaulah imam lagi salam dah, teruslah baca Fatihah rakaat berikutnya. Dia orang gitu kan. Dia kata, tetapi kalau ia tidak kalau sehingga ia bangun semula selepas salam imam, tetapi kalau ia tidak tahu dan tidak duduk semula, batal sembahyangnya, kerana ia tidak melakukan perkara yang wajib ke atasnya, iaitu duduk semula. Maka duduk semula, ya, duduk semula. Termasuklah orang yang kena duduk semula bila mana dia berdiri, imam dah bagi salam, ya. Pagi itu imam terlupa nak baca kunut, kita pun ingatlah baca kunut tu. Bila tak baca kunut, tak baca, kita tak baca lah. Tapi sebenarnya makmum boleh baca. Tapi bila makmum baca kunut, bila kala imam turun tak baca kunut, pastikan kita boleh dapat sujud bersama dengan imam. Kalau begitu, mata sempat Allahumma hadini fiman hadai mu'afini panjang, bacalah kunut yang pendek, ya. Kunut yang pendek, Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kerana dituntut bagi makmum yang nak baca kunut, di kala imam tak baca kunut, dia boleh baca, tapi syarat dia dapat sujud bersama dengan imam, baru sunat. Tetapi kalau tak sempat sujud dengan imam, bila mana dia sujud, imam duduk dia sujud, hukumnya harus. Bila mana dia sujud, imam sudah pada sujud yang kedua, batal sembahyangnya. Jadi bila masa kita nak praktik ni, di waktu imam lupa baca kunut. Bila lagi di mana tempat-tempat imamnya tak baca kunut, tuan-tuan pergi Mekah kan, tak baca kunut, pergi ke negeri-negeri yang tak baca kunut, tuan-tuan bolehlah praktikkan yang ini. Kalau sempat yang panjang-panjang lah, yang tersempat Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau keadaan biasa kita ni, kalau imam tak baca kunut, dia akan duduk, dia akan sujud sawi. Kita kena ikut, ya. Tapi pada pagi itu imam kunut pun tak baca. Ini bukan merujuk pada orang kawasan yang tak baca lah, kerana mereka tak akan baca sawi punya. Dia juga lupa nak sawi, kita pun bangun. Bila mana kita bangun, imam ini dia faham lupa tadi, maka dia duduk balik, masuk, ingat balik niat masuk semayang, dia niat pula buat sawi, maka dia sawi. Maka makmum yang masbuk dah berdiri tadi, dia kena duduk balik ikut dengan imam itu untuk sujud sawi sama. Itu hukumnya, ya. Lepas tu bila imam isam, bangunlah dia balik. Itu panjanglah ceritanya pada makmum, kerana itu menyebabkan makmum yang lain macam mana? Makmum yang sengaja pula dah tahu ada tuntutan sujud sawi, imam beri salam, dia beri salam sengaja je. Kerana bila mana imam itu bagi salam, ya, sedangkan pada waktu itu ada tuntutan sujud sawi, makmum jangan beri salam dulu, kerana ada kemungkinan imam tu lupa, dia akan masuk balik. Maka pada ketika itu sujudlah kita sama imam. Tapi kalau kita tak apalah, bagi Assalamualaikum, tiba-tiba imam masuk balik, makmum yang begini dia tak boleh masuk balik. Tapi makmum yang sama lupa dengan imam bagi salam, bila imam masuk balik, dia pula wajib masuk balik bersama dengan imam untuk buat sujud sawi. Jangan dia tak masuk, pun batal sembahyangnya. Saya kira setakat tu pada malam ini, ya. InsyaAllah kita akan sambung seperti mana insyaAllah nanti. Kemungkinan saya akan dahulukan kita membincangkan hal berkaitan salat sunat lah, terutama salat sunat yang pelihara yang biasa kita lakukan, qabliyah, ba'diyah, ada isu-isu sembahyang 4 rakaat lepas isyak sebagainya kan, 2 ke 4 ke. Kalau kita tengok dalam bacaan kita, yang kita tahu lepas isyak ni 2 rakaat. Kalau dikatakan sembahyang sunat, apa namanya, sembahyang ba'diyah yang dikatakan rawatib kan, yang muakkadnya 2 kan, tapi ada juga 4. Itu kita akan tengok kemudian. Tapi seboleh-bolehnya sembahyang sunat yang qabliyah ba'diyah jangan tinggal, kerana kita rasa sembahyang kita kemungkinan tak sempurna 100%. Maka Nabi kata bila mana kita sembahyang sunat tadi tu, sembahyang yang sempurna akan boleh balik ditampung oleh sembahyang sunat, khususnya sembahyang sunat qabliyah ba'diyah yang kita lakukan. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan insyaAllah, kalau ada tak ada tak apa. Ya.
dia. Tak kira mana-mana semayang pun, kalau ada dia tak awal, imam itu terlupa baca tak awal, makmum bangun dia ke imam. Ya, ingatan, jangan duduk. Jangan diteruskan, batal semayang kita. Sebab tahap awal hukumnya ada sunat. Ya, bila imam sama ada dia sengaja boleh, kalau bukan masa kata boleh tu boleh buat. Kalaulah dia tak nak baca, katakan jenis yang cepat kan, dia tak nak baca tahap awal, dia berdiri dia tak ada kedua kan, perkataan ketiga rupanya ada makmum di belakang, makmum kena berdiri ke imam, jangan baca tahiyat. Kalau dia duduk baca sembahyang dia batal. Tapi kena ingat ada tuntutan sujud sahwi. Tapi imam pun tak buat. Pada ketika itulah bila mana imam tidak buat sujud sahwi dengan sebab dia tak baca tahiyat awal tadi, makmum boleh buat sujud sahwi dengan sebab imam meninggalkan sujud sahwi kerana ada tuntutan pada ketika itu, bukan kerana dia meninggalkan tahiyat awal tu, ya. Sedangkan kalau kita tinggalkan tahiyat awal, imam baca, kita tidak tuntut sujud sahwi kerana kita sedang ikut imam, tapi imam yang melakukan kesilapan. Jadi jangan sama sekali bila imam, saya kata tadi itu, tidak membaca tahiyat awal, tuan-tuan jangan duduk baca tahiyat awal. Berlainan dengan kunut, saya kata tadi, kalau kunut memang kita dah siap sedia berdiri, cuma imam tu nak turun sujud. Bila waktu siap berdiri tu, kita tidak sambung je lah dengan baca doa kunut, betul tak? Tapi tahiyat awal pun kita tak duduk pun, kita lalu berhenti sebentar untuk kita istirahat kan. Maka jangan. Kalau baca juga boleh mufakah kan, berhentilah, rugilah. Nak yang mana satu, kita nak fadilat berjamaah, teruskanlah dengan imam, tak ada masalah. Imam lupa, kalau dia tinggal dengan sengaja pun kita ikut dia. Tapi di akhir nanti buatlah sujud sahwi, kembali sempurna. Ada lagi soalan? Boleh kaji ya? Okey, lagi? Adalah cukup sekali malam ni. Maaf ya kalau ada apa-apa mungkin tersalah-tersilap, semua banyak-banyak lah ya. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah. Saya selalu itu kelemahan saya, pertentuan ya. Mudah-mudahan mari sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.